Testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Silakan pengurusi Tuan Imam, para Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, khabar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang mempertemukan kita sekali lagi pada malam ini. Jadi malam ini kita berada di hujung Rejab lah tuan-tuan. Kita berada pada 26 Rajab. Jadi masih lagi kita ini berada di dalam satu bulan yang dipanggil bulan haram. Bulan haram yang mana haram untuk kita suci, kotorkan kemuliaan bulan ini. Bagaimana nak kita jaga? Kita akan jaga environment kita, kita jaga diri kita daripada dosa. Itulah antara benda yang dituntut di dalam bulan haram, selain daripada amalan-amalan baik diperbanyakkan juga di dalam bulan-bulan haram. Tuan-tuan, jadi hari ni kita nak sambunglah kuliah kita. Ini lambik sikit tuan-tuan. Jam. Cuti sekolah ni biasalah. Tuan-tuan pun alhamdulillah lah boleh duduk sini kan. Cucu-cucu balik, anak-anak balik ni boleh duduk tunggu lagi maghrib isyak, alhamdulillah. Baik, jadi kita berada di dalam di mana? Oh, yang ni minggu lepas punya tajuk tuan-tuan. Dah lancar belum? Apabila seseorang itu doaul faza', doa ketika mana seseorang itu takut ataupun terkejut fin naum, dalam tidur dia, ketika dia tidur. Wa man buliya bil wahsyah, dan sesiapa yang diuji dengan kesunyian, kesepian. Kalau dia sepi, dia sunyi, dia rasa sunyi ataupun dia rasa takut ketika mana dia tidur, sebelum tidur, apa yang Nabi SAW ajar, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatin wa ayyahdurun. Okay, yang tu yang dibaca. Baik, hari ni kita nak masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-31, ma yaf'alu, apa yang seseorang itu lakukan. Man ra'a ru'ya, sesiapa yang melihat ar-ru'ya, mimpi, awil hulm, ataupun mimpi. Dua-dua ni ar-ru'ya dan al-hulm. Orang Arab pun sendiri kadang-kadang dia kata dia ru'ya, dia mimpi. Kadang-kadang dia sebut hulm, dia mimpi. Cuma di dalam agama dia dibezakan. Ar-ru'ya selalunya dipakai untuk mimpi yang baik. Selalunya. Kadang-kadang disebut juga mimpi yang buruk dengan perkataan ar-ru'ya. Tetapi ar-ru'ya ini biasanya mimpi yang baik. Ar-ru'ya. Ru'ya. Yang kedua adalah al-hulm. Okey, al-hulm memang mimpi ngeri, mimpi buruk. Okey, jadi apa yang seseorang itu perlu lakukan apabila dia nampak mimpi itu? Dia dapat sesuatu mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Baik, jadi hari ini kita nak masuk, saya cari balik hadis dia. Ada kat sini. Okey. Hadisnya, okey, kalau ikut kitab kita ataupun kita punya silibus ni dia simpulkan saja. Nombor 1 buat apa, nombor 2 buat apa, nombor 3 buat apa, nombor 4 buat apa, nombor 5 buat apa. Ada 5 bondoh. Tetapi kita nak tengoklah balik daripada mana datang petua-petua ni. Nombor 1 buat ni, nombor 2 buat ni kan. Kita selalu dapat petua kan. Nak buat apa orang pun bagi petua. Mana asal petua tu pun kita tak tahu. Jadi kita nak tahu petua yang ditulis ini, ia bersandarkan daripada hadis Nabi SAW. Yang pertama yang diriwayatkan daripada Abi Salamah qala laqad kuntu ara ru'ya. Abi Salamah dia berkata, aku
ada melihat suatu mimpi, ar-ru'ya, fatumriduni, lalu mimpi itu menyebabkan aku sakit, hatta sami'tu Aba Qatadah yaqul, sehingga aku mendengar Aba Qatadah berkata, wa ana kuntu ara ar-ru'ya, aku pun sama ada nampak mimpi, tumriduni, yang mana mimpi itu menyebabkan aku sakit, hatta sami'tu an-nabiyya, sehingga aku mendengar Nabi SAW bersabda, ar-ru'yal hasanatu minallah, mimpi yang baik itu daripada Allah, dan mimpi yang dan mana tadi, wal hulumu minasyaitan, dan mimpi yang ngeri, mimpi yang buruk, minasyaitan, daripada syaitan. Fa idza ra'a ahadukum, apabila seseorang kamu melihat ma yuhibbu, apa yang dia suka, fala yuhaddits bihi, janganlah dia ceritakan dengannya, iaitu dengan mimpi itu, illa may yuhib, kecuali kepada siapa yang dia suka. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila dia melihat apa yang dia benci, falyata'awwadz billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah, min syarriha, daripada keburukannya, kejahatannya, wa min syarri syaitan, dan daripada kejahatan syaitan. Sebab Nabi SAW kata tadi, mimpi buruk daripada syaitan. Jadi apabila dia nampak benda yang dia tak suka, minta Allah lindung daripada keburukan mimpi itu, dan juga daripada keburukan syaitan. Wal yatful, lalu dia pun ludah sikit, yatful. Jadi ludah ni ada 3 level lah, saya pernah sebut dulu, 3 level. Yang pertama dia panggil nafakh, yang tu tiup, tak ada air liur. Level yang kedua dipanggil nafas, yang tu tiup ada air liur sikit, dan yang level ketiga tiup banyak sikit air liur. Yang ni level yang ketiga. Wal yatful, tiup tu ada keluar air liur sikit. Salasan, tiup 3 kali, tiup tu ada air liur. Wala, dan jangan jangan yuhaddits biha ahadan, dan jangan dia ceritakan mimpinya itu dengan seseorang pun. Fa innaha lan tadurrah, kerana ia tidak boleh memudaratkannya. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW bagi tahu, ini teks hadis. Jadi apa yang Nabi bagi tahu, yang pertama sekali, kalau Nabi bagi tahu mimpi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mimpi ni kadang-kadang dia boleh menjadi, dia tak boleh bawa syariat baru, tuan-tuan. Mimpi kita tak boleh ada syariat baru. Tiba-tiba ada kita mimpi, hendaklah engkau solat di antara asar dengan maghrib, kan? Kita pun, solat tak, syariat tak boleh. Tetapi mimpi kita ni, dia mungkin satu petunjuk saja, mimpi yang baik, yang itu mungkin daripada Allah, untuk diri kita. Dan mimpi yang buruk, kalau kita mimpi jatuh longkang, jatuh apa kan, mimpi aksiden ke, mimpi bodoh-bodoh yang buruk terhadap diri kita ataupun keluarga kita, kita tahu itu datang daripada syaitan. Lalu Nabi kata, kalau kau nampak dalam mimpi itu sesuatu yang kau suka, Nabi bagi tahu, jangan cerita dengan sesiapa. Benda yang kita suka, jangan cerita, tapi cerita kecuali kepada siapa yang kita sayang sahaja. Yang maksudnya sayang ni, kita sayang dia dan kita percaya dia. Dia ni bukan jenis suka gosip-gosip, kan. Kau tahu tak dia mimpi apa tadi? Jadi bukan orang macam ni. Mungkin kita cerita dengan pasangan kita. Mungkin kita cerita dengan anak kita. Kita orang yang kita sayang. Tetapi kalau kita mimpi yang buruk, Nabi bagi tahu, a'udzubillah, sebut a'udzubillah, berlindung dengan Allah ni, lindung dengan Allah. Falyata'awwadz billah, tiup ataupun ludah sikit, ludah sikit 3 kali. Jadi kita bincangkan kenapa nak kena ludah. Dan yang ketiga, jangan cerita dengan sesiapa. Kalau buruk, jangan
Jangan cerita. Lalu apabila kita buat fa innaha, sesungguhnya apabila kita buat tiga benda tadi, kita a'udzubillah, tiup dan tak cerita, mimpi yang buruk itu tidak boleh memudaratkan kita. Fa innaha lan tadurra. Jadi ada perbahasan yang menarik di sini. Ada tambahan dalam riwayat Muslim juga ditambah wal yatahawwal an jambihi, dan dia alih janbihi, yakni dia alih dia punya posisi, tukar posisi. Kalau dia tadi mimpi macam ni, tukar macam ni arah, tukar arah. Allazi kana alaihi, yang mana dia berada tadi di atasnya. Okey. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi kat sini tuan-tuan, saya baca ini tuan. Anna Allah Ta'ala ja'ala hadha sababan li salamatihi min makruhin wa yatarattabu 'alayha kama ja'ala as-sadaqah wiqayatan lil mal wa sababan li daf'il bala, fa yanbaghi an yajma'a baina hadhihi ar-riwayat wa ya'malu biha kullaha. Okay. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana dia menjadikan sedekah kita itu, tuan-tuan, apabila kita bersedekah, kita bayar zakat, tuan-tuan. Adakah kita bayar tu kesian kat orang tu untuk dia? Tak, sebenarnya kita keluarkan duit kita, kita keluar zakat sebenarnya untuk pelihara balik harta kita. Kita pelihara. Jadi Allah Ta'ala jadikan sedekah kita, jadikan zakat kita, kata Al-Imam An-Nawawi, seperti mana Allah jadikan harta yang kita sedekah itu perlindungan kepada harta kita, Allah Ta'ala juga menjadikan a'udzubillah, dan apa yang Nabi SAW ajar tadi, ludah dan tak cerita dengan sesiapa, perlindungan daripada benda-benda yang buruk terhadap diri kita. Yang kita mungkin nampak benda-benda yang tak elok tu, Allah Ta'ala jadikan a'udzubillah dan sebagainya tadi, perlindungan terhadap diri kita. Okey. Yang tu hadis yang pertama berkenaan dengan petua tadi, yang nombor 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu hadis yang pertama, dia ada dalam 2-3 hadis. Saya bacalah semua. Okey, hadis yang kedua daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha. Jabir meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu melihat suatu mimpi yang dia benci, falyabsuq an yasarihi, lalu dia ludah. Yang ni pun perkataan ludah juga, ludah di sebelah kirinya, ludah sebelah kiri salasan, 3 kali. Nampak ludah. Wal yasta'iz billah, dan mintalah perlindungan daripada Allah daripada syaitan. Berapa kali? 3 kali juga, salasan. Ludah 3 kali, a'udzubillah 3 kali, wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, dan dia ubah kedudukan yang mana dia berada di atasnya tadi. Jadi 3 benda dia buat. Dan hadis yang ketiga, okey, hadis ni tak payah kot. Fa in ra'a ahadukum yakrahu fadakum. Okey, ada. Bolehlah baca. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza qaraba az-zaman, apabila semakin hampir az-zaman, iaitu semakin hampir dengan kiamat, lam takat ru'yal muslim takzib, hampir sahaja mimpi orang Islam itu tidak berbohong. Apabila semakin dekat dengan kiamat, Nabi kata mimpi orang Islam itu hampir sahaja tidak berbohong. Maksudnya mungkin betul. Tetapi hari ini kalau orang saya mimpi ni, yang tu bukan nak kata betul. Orang hari ini kadang-kadang menggunakan mimpi untuk kedepankan diri dia. Kadang-kadang saya ada mimpi ni, so orang kata Allah orang angkat kan. Saya mimpi jumpa ni sekian, jumpa Jibril, jumpa semua dia jumpa kan. Jadi yang tu tak benar lah. Tetapi ini adalah hadis yang Nabi kata apabila semakin dekat orang Islam, orang mukmin itu tidak ramai, dan mimpi mereka hampir sahaja betul. Nabi SAW sambung lagi, wa asdaqukum ru'ya, dan orang yang paling betul mimpinya di kalangan kamu, asdaqukum hadithan, paling benar ceritanya. Wa ru'yal muslim, dan mimpi orang Islam itu juz'un, satu juzuk, satu bahagian, min khamsin, daripada 5, dan dalam riwayat sittah, 6, wa arba'ina juz'an, daripada
Satu juzuk daripada 45 atau 46 juzuk kenabian. Ini juga ada satu perbahasan tuan-tuan. Nabi SAW kata mimpi yang benar itu, seseorang yang melihat mimpi yang benar, Nabi kata mimpi itu salah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Maksudnya ada benda-benda yang Nabi lalui, salah satu yang dia lalui adalah mimpi yang benar, ru'ya as-salih. Jadi sebagian ulama ada juga yang menceritakan berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW berapa lama dia dilantik menjadi Nabi? Masa umur dia 40. Dia meninggal umur 63. So berapa lama? 23 tahun. 23 tahun. Baik. Jadi diriwayatkan daripada Nabi ini 6 bulan yang pertama, 6 bulan yang pertama waktu kenabian tu dia hanya mendapat mimpi yang benar. 6 bulan yang pertama, sittata ashhur, kata dalam riwayat tu 6 bulan pertama dapat mimpi yang benar. Jadi ada ulama yang simpulkan 6 bulan ni berapa? 6 bulan ni 6 bulan ni setengah tahun kan. 6 bulan setengah tahun lah, setengah daripada 43 kan. Setengah sana 6 bulan dia 46 kan, 46 tanda kenabian tadi. Kalau setengah daripada 46 macam mana kira ni satu daripada 46, kalau setengah maknanya lebih kurang macam isyarat tu satu daripada 23. Faham tuan? Boleh faham? Okey, kalau satu juzuk daripada 46, maknanya kalau bahagi 2, 46 tu dapat 23 tahun Nabi, dan setahun katakanlah satu tu kita bahagi 2 dapat setengah tahun. Jadi itu mungkin salah satu maksud Nabi, iaitu salah satu yang Nabi dapat daripada 46 kenabian, juzuk kenabian adalah daripada mimpi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, alhamdulillah lah. Saya tak berjaya nak terangkan ni. Boleh faham tak? Boleh dapat? Oh, anda tuan-tuan. Okey. Jadi Nabi bagi tahu mimpi orang Muslim itu, mimpi yang benar itu satu daripada 46 bahagian daripada kenabian. Warru'ya salasah, Nabi bagi tahu mimpi yang baik itu ada mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada 3. Yang pertama ada faru'ya salihah, mimpi yang salih, yang baik. Bushra minallah, berita gembira daripada Allah, tuan-tuan. Jadi ada di kalangan kita yang mungkin ada mengalami benda ni, dia mimpi dia dapat sesuatu yang baik. Ini semua adalah berita yang gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah waru'ya tahzinun minasyaitan, dan mimpi yang menyedihkan, yang menyebabkan seseorang itu sedih, minasyaitan, daripada syaitan. Jadi kalau mimpi itu terlena, bangkit tu sedih kan, itu daripada syaitan. Dan yang ketiga waru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsah, dan mimpi apa yang menceritakan seseorang itu terhadap dirinya. Satu mimpi yang boleh akan ceritakan balik pada masa depan apa yang dia akan dapat. Okey, tak apalah, Nabi bagi kepada 3 kan. Fa in ra'a ahadukum, sekiranya seseorang kamu melihat ma yakrahu, apa yang dia benci, falyaqum, maka berdirilah, falyusalli, lalu bersolatlah, wala yuhaddits bihan nas, dan janganlah dia ceritakan dengan manusia. Jangan dia ceritakan. Kalau dia tak suka mimpi tu, jangan dia cerita dengan sesiapa, terutamanya orang perempuan lah. Seorang perempuan ni, orang lelaki jarang lah nak cerita mimpi dia kan, sebab benda-benda macam tu dia tak cerita. Tapi orang perempuan kadang-kadang semua benda dia cakap. Jadi jaga kita. Kalau benda yang buruk kita jangan cerita.
Nabi SAW tambah lagi wa uhibbul qaida, dan aku suka qaid, wa akrahul ghul, dan aku benci ghul. Ghul tu adalah belenggu. Jadi qaid itu, wal qaidu sabatun fid din, dan qaid itu maksudnya adalah ketetapan di atas agama. Jadi apabila kita mimpi, kita buat apa pun, apa yang berlaku terhadap diri kita, kita ikut peraturan agama. Nabi SAW suka dengan orang yang macam ni. Baik, habis ikut hadis tentang petua-petua tadi. Saya tengok ada ke tak? Panjang hadis ni perbahasan akhrajahu. Kitab ni sebenarnya takhrij hadis sebenarnya. Tak larat nak baca tuan-tuan. Okey, jadi habis. Jadi kita terus buat kesimpulan di atas hadis, 3 hadis tadi tu. Jadi ulama simpulkan tahu kalau mimpi baik atau mimpi buruk, terutamanya mimpi buruk lah kita cerita ni kan. Mimpi baik kita syukurlah. Kalau mimpi buruk nak buat apa? Nombor 1, yanfusu an yasarihi salasat. Dia okey, dalam riwayat hadis tuan-tuan ada fal yabsut tadi, ludah. Ada yatful, yatful level yang nombor 3, tiup yang ada air sikit tu. Tetapi kebanyakan riwayat disebut sebagai yanfus. Ada banyak riwayat, jalan hadis ni ada banyak jalan dia. Jadi salah satu paling banyak sekali diriwayatkan dengan perkataan ni, yanfus. Yanfus ni level nombor 2. Nombor 1 nafakh, tiup saja. Nombor 2 nafas, tiup ada air sikit. Nombor 3 tadi tafal tadi ada kita baca hadis tadi yang tiup lebih sikit air liur. Okey, tapi yang paling banyak adalah nafas, iaitu tiup ada sikit air liur. Berapa kali? 3 kali. Bolah mana? Ki. Okey. Jadi kenapa ludah ni ulama bincang juga, kenapa nak kena ludah kan? Kenapa Nabi SAW ludah? Kotorlah cadar tu. Okey. Itu sebagai isyarat ihanatus syaitan, kata dia. Iaitu isyarat untuk kita hina syaitan tu. Syaitan maksudnya, puy kau duk kacau-kacau dan pula kan. Tu kita hina dia. Jadi kita pakai nafas, yanfus. Okey, nombor 2, yasta'idzu billahi minasyaitan wa min syarri ma ra'a. Dia berlindung, dia minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan dan daripada kejahatan apa yang dia lihat. 3 kali. Jadi nak baca apa? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia pandai sikit bahasa Arab, dia tambah wa min syarri ma ara atau wa min syarri ma ra'ait. Dan daripada kejahatan apa yang aku tengok tadi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa tak boleh baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, siapa pandai tambah sikit wa min syarri ma ra'ait, daripada kejahatan apa yang aku tengok. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, jangan buat apa? La yuhaddits biha ahadan, jangan cerita dengan sesiapa. Terutamanya mimpi yang buruk. Mimpi yang baik pun jangan cerita. Cerita dengan orang yang kita sayang sahaja. Okey, nombor 4 buat apa? Yatahawwalu an jambihi alladhi kana alaihi, dia alih belakang dia daripada apa yang dia berada di atasnya. Jadi kalau dia belah sini, tukar belah sini. Nombor 5, yaqumu yusalli in arada dhalik. Bangkit dan salat jika dia mahu. Jika dia mahu, dia boleh bangkit dan salat. Berdasarkan hadis yang last kali kita baca tadi tuan-tuan. Jadi itu ada 5 bonda perbincangan tentang apabila melihat mimpi yang buruk, terutamanya tuan-tuan, mimpi yang buruk. Baik. Jadi jangan lama-lama bonda bincang tentang mimpi-mimpi ni. Jadi ramai orang mimpi tidur kan. Kau nak tidur sebab nak mimpi. Okey, ini semua benda-benda yang okey, kita sambung tuan-tuan. Doa kunutil witr. Sampai lah. Tak tahulah sampai tak, kita baca lah dulu. Doa kunutil witr. Kita masuk perbahasan ataupun doa yang seterusnya yang boleh kita amalkan adalah doa kunutil witr. Kenapa doa kunutil witr diletak selepas orang bangkit kan? Maksudnya
Patutnya sebelum tidur lah tadi, betul ke? Kan? Dia letak selepas kan? Letak selepas. Okey, jadi mungkin ini untuk orang-orang yang bangkit tahajud tuan-tuan, bangkit tahajud seorang itu solat witir sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi kalau dia tidur sampai azan subuh tak sampai lah, dia kenalah witir sebelum subuh. Sebelum dia tidur. Tapi kalau orang yang jenis bangkit tahajud, dia akan bangkit, dia solat dan dia tutup dengan witir. Okey tuan-tuan. Jadi ini adalah doa kunutul witr. Yang ni bukan doa kunutul subuh ke? Kalau tengok ni, Allahumma hdini fi man hadait. Okey, jadi asalnya doa ini tuan-tuan, doa kunut witir. Hadis yang riwayatkan tentang doa ini adalah doa kunut witir. Witir itu bila solat yang paling last, yang paling last kita solat sebelum subuh. Kunutul witir. Jadi lafaz ni, lafaz kunut witir. Kunut ni tuan-tuan, sikit kunut witir ni, kebanyakan mazhab mengatakan kunut witir memang ada. Kunut witir memang adalah. Bila kunut witir ni, adakah kita, bila kita kunut witir tuan-tuan? Kunut witir, solat witir kita kunut bila? 15 Ramadan, betul lah? 15 Ramadan. Jadi ini adalah pendapat sebahagian daripada Asy-Syafi'iyah. Sebahagian besar Asy-Syafi'iyah. Kalau kita tengok majoriti pendapat imam-imam mazhab yang lain, seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka mengatakan, dan juga sebahagian daripada satu golongan daripada mazhab Syafi'i juga mengatakan kunut witir sebenarnya dibuat sepanjang tahun. Sepanjang tahun, maksudnya setiap kali witir memang ada kunut. Jadi kita mungkin di Malaysia berpegang dengan qaul, pendapat sebahagian daripada mazhab Syafi'iyah, iaitu hanya kita kunut 15 Ramadan sampai habis Ramadan. Okey, ala kulli hal tak apalah, tapi lafaz dia sama. Lafaz inilah lafaz dia, kunut witir, Allahumma hdini. Tapi sama tak dengan kunut kita, kunut subuh? Sama tak? Sama. Cuma kunut subuh juga, kunut subuh juga adalah, kalau kita tengok majoriti mazhab tidak berkunut subuh. Majoriti mazhab tak kunut subuh. Mazhab Syafi'i yang berkunut subuh lah. Hanafi tak, Hambali juga tak, Syafi'i. Sebab apa? Kenapa Imam Syafi'i pula yang kunut subuh? Sebab apa? Sebab ada satu hadis Anas, dia kata lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa berkunut subuh sehinggalah dia meninggal. Sebelum tu tak ada, tetapi ada satu hari ni Nabi doa, setiap solat Nabi tu Nabi kunut nazilah. Di akhir hayat Nabi kunut nazilah. Ketika mana ada orang Islam yang ditangkap, Nabi hantar utusan dan utusan tu kena tangkap. Al-Walid bin Al-Walid kena tangkap. Lalu Nabi bangkit dan Nabi doa. Dan dia orang bunuh. Utusan Nabi ni. Nabi marah dan Nabi doa. Kunut nazilah. Setiap solat Nabi ini, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, Nabi doa semua. Kunut nazilah ni macam mana pula? Kunut nazilah ni apabila rakaat terakhir tu dia rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Rakaat terakhir tu Allahumma anjil Walid ibn al-Walid. Nabi SAW doa macam tu. Ya Allah, kau bebaskanlah Al-Walid ibn al-Walid. Kan? Betul. Ya Allah, kau hinalah dia. Adalah berapa lafaz Nabi SAW tu kan. Jadi itu kunut nazilah. Cumanya ulama berbeza pendapat, adakah Nabi habis tu Nabi masih teruskan kunut ataupun Nabi dah tak kunut. Jadi ada hadis tadi kata Nabi dah tinggalkan kunut tu semua, kecuali Nabi tinggalkan solat subuh. Nabi teruskan pada solat subuh. Hadis yang kita baca tadilah. Nabi sentiasa berkunut sehingga dia meninggal. Cuma status hadis ini dibincangkan.
Jadi ada yang kata hadis ini lemah, lalu dia tak kunut, dan Imam Syafi'i melihat mazhab Syafi'i melihat hadis ini baik, lalu dia ikut. Lalu sebab tu dalam mazhab Syafi'i orang berkunut subuh, dan orang yang bermazhab selain daripada itu tidak berkunut subuh lah. Jadi tuan-tuan dah pergi haji kan, pergi haji, pergi umrah, tak ada kan, tak ada, sebab dia tak pegang dengan hadis tu. Okey, jadi habis cerita pasal kunut subuh. Kita sebenarnya nak cerita kunut witir. Jadi kunut witir ini mengikut majoriti mazhab sepanjang tahun. Setiap kali solat witir je memang ada kunut. Jadi apa lafaz dia tuan-tuan? Allahumma hdini fi man hadait. Tuan-tuan jangan hadait. Yang tu salah tu. Itu imam pun selalu, bukan imam sinilah tuan-tuan, imam topik lain lah. Fi man hadait. Jadi jangan panjang dekat hadait ni tuan-tuan, hadait. Ya Allah, Allahumma maksud dia ya Allah, ihdini, beri petunjuk kepada aku, fi man, pada siapa yang engkau beri petunjuk. Kau beri petunjuk kepada aku ini seperti mana engkau beri orang lain, kau beri petunjuk tu. Macam mana orang itu dapat petunjuk, aku juga nak dapat petunjuk. Nabi ajar kita baca doa ni. Wa'afini fi man afait. Saya laju lah. Berapa dah? Berapa minit tuan-tuan? 5 minit. Okay. Wa'afini fi man afait, dan kau peliharalah aku. Afa, kataan afa iaitu selamat daripada bala, selamat daripada sakit, selamat daripada bencana, itu afa. Dan engkau peliharalah aku ini, kau selamatkan aku daripada sakit, bencana, bala. Fi man afait, pada siapa yang engkau beri afiat tadi. Macam mana kau bagi kat dia, kau bagi juga dekat aku. Wa tawallani fi man tawallait, dan kau jagalah aku seperti mana engkau jaga. Tawallait. Wa barik li fi ma atait, dan kau berkatilah aku pada apa yang engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, dan kau peliharalah. Wa qini, ini kita selalu baca ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina, kan? Ini waqini, waqini, dan peliharalah aku syarra, kejahatan, ma qadait, apa yang telah engkau tentukan. Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau yang menentukan, wala yuqda alaik, dan engkau tidak ditentukan. Innahu, sesungguhnya ia, la yazillu, tidak hina, man walait, sesiapa yang engkau jaga. Wala ya'izzu man, dan tidak mulia, man adait, siapa yang engkau musuhi. Jadi seorang itu tidak mulia, tidak hina kalau kita, Allah jaga kita. Walaupun orang pandang apa, kalau Allah jaga dia mulia, dia tak hina. Dan seorang itu juga tidak mulia kalau Allah musuhi dia. Kalau orang pandang besar, ada banyak jawatan, ada banyak title, ada profesor ke, tetapi kalau Allah musuh dia, tidak mulia dia di sisi Allah. Tabarakta, maha berkat, iaitu banyak kebaikan. Berkat maksud dia banyak kebaikan engkau, Rabbana, Tuhan kami, wa ta'alit, dan maha tinggi engkau ini. Okay, kalau ikut lafaz hadis tuan-tuan, hadis yang sahih dia sampai dekat tabarakta Rabbana wa ta'alit sahaja. Cuma yang kita sambungan daripada ni apa tuan-tuan? Tabarakta Rabbana wa ta'alit, lepas itu falakal hamdu ala ma qada. Yang tu riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Falakal hamdu ala ma qadait. Lepas tu wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Lepas tu habis ke? Sallallahu okey. Jadi ada dalam kitab juga dia kata disunatkan untuk selawat selepas daripada bacaan doa ini. Okey, apa yang kita nak bincang kat sini? Saya pun dah lupa apa nak bincang kan. Okey, yang pertama sekali, jap tengok jap. Kalau kita perasan hadis ni, yang kita balik tengok balik hadis dia. Hadis ni diriwayatkan daripada Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali iaitu cucu Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada dia beberapa perkataan yang aku
yang aku kena baca ketika mana kunut witir. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan Allahumma dini, yang pertama sekali Allahumma dini, kenapa tak Allahumma dina? Sebab orang solat witir ni, solat witir malam-malam berapa orang? Ramai-ramai ke? Tak, seorang. Sebab Allahumma dini, ya Allah bagi petunjuk kepada aku. Tetapi kalau kita solat Ramadan kan, solat jemaah ada witir, boleh tak imam tu, saya nak ikut lafaz hadis ni, Allahumma dini, boleh tak tuan-tuan? Janganlah tuan-tuan, tukar kepada Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait, fi man afait. Okey, jadi itu benda yang boleh, nanti saya rasa masa tak mencukupi. Jadi kita akan bincang sikit satu dua benda berkenaan kesalahan-kesalahan terhadap solat witir itu sendiri dan juga doa kunut witir ini. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Masih banyak kerana sudi mendengar, walaupun ponek dengar, banyak sangat perkataan Arab saya sebut. Saya tahu kadang-kadang saya cuba nak elak sebut Arab ni, tapi hari ni tak sampai kan. Jadi baca lah, saya baca Arab dan tuan-tuan sudi mendengar tu kan. Wallahu ta'ala alam. As'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Zan.